dengan selawat 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay, so insyaAllah kita sambung kembali subjek sains kita insyaAllah tentang teknologi pengawetan makanan. Okay, sebelum ingat semalam kita dah belajar tentang bagaimana proses teknologi pengawetan makanan yang telah dibuat oleh orang-orang dulu kala sehinggalah diproses makanan dari awet makanan sehinggalah menjadi sekarang. Cuba tengok betapa modernnya sekarang dengan adanya pelbagai bahan pengawet daripada kimia. Okay, maka banyak manfaat ke banyak keburukan? Aidil Afan. Pengawetan makanan. Dulu ya. Okey, bagus. Dulu yes. Banyak manfaat kerana apa? Dia tidak mengandungi bahan kimia. Unsur-unsur kimia tidak ada sebab mereka menggunakan apa? Mengeringkan makanan menggunakan cahaya matahari. Okey, mereka melumur dengan garam. Garam yang memang asli, sodium chloride. Saya tak ingat. Okay, yang betul-betul punya garam, pure garam. Bukan yang telah dicampur dengan bahan kimia. Tetapi, apa yang berlaku sekarang? Okay, kita dapat tahu bahawa sekarang ni banyak mudarat ke banyak manfaat? Dengan makanan tinnya, okay? So, kita faham-faham lah banyak apa yang kita peroleh daripada bahan pengawetan makanan ni pada zaman kini banyak mendatangkan kemudaratan. Tetapi kalau kita makan konsum sedikit-sikit, itu tidak mengapa. Okey, dan seterusnya kita dah belajar tentang makanan yang telah rosak. Ciri-ciri dia apa dia? Antaranya Aidil Afan. Berkulat. Okey, bagus. Kemudian berubah warna. Ya, bagus. Very good, Aidil. Bagus, very good, Aidil. Kemudian rasa yang tidak menyenangkan. Okey. Lepas tu kita akan dapati bahawa bau dia tidak menyenangkan. Bau dan rasa Okey, seterusnya yang komen boleh baca sendiri, nanti saya bagi nota insya-Allah. Okey, semalam kita masuk cara-cara pengawetan makanan pada zaman kini. Okey, yang pertama kita selalu makan apa dia? Dia proses apa? Makanan. Okey, masya-Allah, bagus, very good. Pengetinan dan pembotolan. Selalu kan kita makan sardin dalam tin, kacang, cendawan dalam tin, sos. Apa dia? Apa? Sos spaghetti kan? Campbell's. Sup. Cendawan apa semua kan? Campbell's punya sup. Okey, benda ni mengandungi kandungan garam yang sangat tinggi ya. Dan juga kandungan bahan kimia yang sangat tinggi. Dia guna awet makanan yang sangat tinggi. So benda ni tidak elok untuk kesihatan tubuh badan kita. Sekarang memang kita makan tak ada apa-apa pun, 10 tahun 20 tahun akan datang akan dapat kesan dia. Okey, kedua apa dia? Ni macam biasalah, kita masuk dalam peti sejuk untuk penyejukan. Supaya apa sebenarnya kita nak sejuk? Supaya bakteria mati. Kalau bakteria tu hidup, maka makanan kita tu akan tercemar. Bila makanan tercemar, dia akan cepat mudah rosak. Dan oleh sebab itu, makanan tu rosak sebab apa? Kita ada tengok yang semalam. Sebab apa makanan rosak? Microorganism. Okay, unit yang kita dah belajar sebelum ni. Microorganism dia perlukan apa? Udara yang cukup, air yang bagus. Okay, kemudian dia ada setengah dia perlukan cahaya matahari yang sesuai untuk dia membuat proses untuk membuat proses sintesize makanan dan sebagainya lah.
Tapi yang penting bakteria ni dia perlukan air dengan udara yang cukup, maka dia boleh berkembang biak. Tapi kalau dalam peti sejuk, udara tidak ada, udara tidak sesuai, tidak ada pengaliran udara dan air yang tiada. So itu menyebabkan bakteria tidak boleh hidup dalam peti sejuk. Kemudian dalam proses pengeringan, pernah makan buah tin kering yang kita pergi, ataupun senang buah kurma. Buah kurma, cubalah duduk kat luar beberapa tahun. Elok je kan. Sebab apa? Proses pengeringan. Okay. Pernah makan buah tin, buah zaitun yang kering tu. Kalau kita pergi kedai Arab yang jual buah-buahan kan? Tak pernah. Okay. Okay, dia akan rasa buah-buah yang kering kan? Pernah kan? Masya Allah. Kemudian kismis pun melalui proses pengeringan. Duduklah dalam botol tu beberapa lama. InsyaAllah masih elok lagi. Dan ada expiry date mungkin dalam 2-3 tahun, tapi agak lama jugalah sebab tapi kenapa boleh pergi sampai 2-3 tahun? Sebab dia melalui proses pengeringan. Yang keempat, pendidihan. Contoh apa? Okey, kalau orang Johor dekat sini, orang Bugis dia makan apa? Burasak. Ustaz tak pernah makan burasak kat Perak. Ustaz orang Perak, Ustaz tak pernah rasa burasak. Burasak ni nasi yang telah melalui proses pendidihan dan lepas tu dibawa keluar, dia boleh tahan selama beberapa minggu. Ya, Aidil? Aidil tak pernah makan burasak? Tak pernah kan? Tak pernah. Tak pernah. So burasak ni dia waktu raya adalah burasak. Dekat Perak, tempat tinggal Ustaz kat Perak tak ada. Tapi dekat tempat isi Ustaz ni, yang Ustaz tinggal sekarang kat Johor ni, memang burasak ni orang Bugis ada masak. Okay. So dia melalui proses pengeringan. Kenapa? Sebab dia nak bunuh bakteria yang ada dalam tu. Dalam nasi tu, dia bunuh betul-betul. Dia bunuh cukup-cukup. Kemudian dia bawa keluar. Maka insyaAllah tiada kuman yang dapat membiak dekat dalam burasak tu. Okay. Yang kelima apa dia? Antara teknologi pengawitan? Penjerukan. Selalu makan tak jeruk? Lalu Pak Adi. Jeruk Pak Adi ni antara jeruk yang famous lah yang dekat Malaysia ni. Dekat Pulau Utara. Dekat Pulau Pinang. Okay, sangat sedap Kita ingat kandungan garam dengan gula sangat sangat tinggi. Okay, pengasinan. Pernah makan telur masin, ikan masin? Ini pun salah satu pengawitan makanan. Kemudian pembungkusan vacuum. Selalunya pernah tengok kalau kita pernah pergi shopping mall, kita tengok dekat Frozen. Perasan tak ada udang daging yang kempis, dia melekat terus dekat plastik dia macam ni. Pernah tengok tak? Daging yang macam ni yang memang dia melekat terus dekat plastik polisterin tu. Pernah tengok kan? Ke tak pernah? pernah. Okey, bagus. Okey. Ni kat Lotus. Betul. Sebab apa dia vacuum? Supaya Sebab tidak ada organisma tak boleh hidup tanpa udara. Masya Allah, bagus. Tidak ada organisma yang boleh hidup dalam selalunya makanan yang frozen lah dia vacuumkan supaya tak ada kulit yang hidup membiarkan atas daging tersebut. Lepas itu snacks dia teknologi apa ni? Penyilinan. Antaranya kita makan buah apa? Selalu kita makan buah Apple. Itu sebab kita kena basuh dengan air suam, basuh dengan sabun supaya lilin tu wax ataupun kita panggil wax, okay? Yang disembur dekat atas buah agar buah kelihatan fresh, mengelak daripada apa? Dimakan oleh mikroorganisme. Okay, seterusnya Pembasturan. Okay, contoh? Vitagen. Yes, very Vitagen. Pernah makan Vitagen? Aidil Afan? Pernah. Okay, itu adalah melalui proses pempasturan. Okay, seterusnya apa dia?
Penyalaian. Okey. Penyelaian ni pernah makan tak daging bakar? Daging Pernah. salai. Daging salai pernah. Pernah. Ustaz pernah belajar matrikulasi dekat Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. So dekat Negeri Sembilan tu uh, itik salai. Ustaz pernah pergi kat Kuala Pilah. Sebab itu tempat matrik Ustaz. Dan kalau pergi dekat jalan Kuala Pilah tu penuh. Sekitar tepi jalan tu dia orang salai itik dengan ayam dan itik. Okey. So penyelaian ni membuatkan daging tersebut boleh tahan lebih lama. Okey, duduklah 2-3 hari dekat luar. InsyaAllah tak ada ulat yang dapat membiak. Okey, daging gulai pula. Daging salai, minta maaf. Alright. Okey, ni boleh baca ni. Okey. So, macam mana kita nak mengawet makanan? Kaedah pengawetan makanan. Okey. Okey, ni kita belajar sikit lah. Kaedah pengawetan makanan boleh. Ni siapa yang masuk ambil kos universiti nanti kan, dah habis belajar nanti, masuk kos kursus teknologi makanan. Dia akan belajar benda ni. Teknologi makanan ada salah satu kursus yang ditawarkan oleh Universiti Awam. Okey, di bawah fakulti sains penggunaan. Okey. So, dah pengawetan makanan apa dia? Yang pertama, contohnya yang tadi pengertian dan pembotolan yang awal tadi tu kan. Okey. Ni boleh baca sendiri So, buah-buah dia petik buah, ditimbang, lepas tu dibersihkan, kemudian dibuat apa? Kupas kulitnya, lepas tu dia letak dalam tin dan bahan pengawet ditambah. Kemudian lepas tu udara disingkirkan daripada tin dan tin ditutup dengan cepat. Okey, supaya tidak ada udara yang masuk dalam tin tu. Kemudian apa yang berlaku seterusnya? Udara disingkirkan daripada tin. Okey, buah dimasak. Okey, dimasak, lepas tu tin disejukkan dan dibungkus untuk penghantaran. Okey, contoh makanan yang ditinkan antaranya adalah nanas, tomato, okey, kemudian ada kacang, sardin. Macam tu lah proses dia. Senang kan? Okey. So, proses pengertian dan pembotolan makanan melibatkan pemanasan makanan pada suhu yang tinggi dan menyimpan makanan dalam tin yang kedap udara. Dia tak boleh panas yang biasa-biasa. Dia kena panas dalam keadaan suhu yang tinggi supaya kuman betul-betul mati dalam tin tu. Kemudian perlu simpan makanan ni dekat kedap udara. Dia tak boleh kawasan yang tak fertilize. Nanti mikroorganism senang masuk. Kita tak tahu kan. Okey, proses pemanasan boleh membunuh mikroorganism dalam makanan. Okey, ingat kata kunci kat sini adalah bila suhu yang tinggi dikenakan ke atas sesuatu makanan, maka haiwan mikroorganism akan mati. Okey, kemudian yang kedua. Yang tadi apa? Proses apa tadi? Kaedah apa? Pembotolan dan pengertian. Sekarang ni kita masuk kepada kaedah apa ni? Penyejuk bekuan. Kita masuk segala makanan dan kita simpan di dalam peti air. So proses pendinginan. Proses pendinginan ni adalah proses pendinginan melibatkan penyimpanan makanan pada suhu yang rendah. So ingat satu benda, pendinginan tidak akan membunuh bakteria dan kulat. Yang kita masuk di bawah peti ais tu kan, dia tidak akan membunuh kulat 100%. Dia kulat bukannya tidak dapat membunuh. Dia akan membunuh, tapi tidak semua kulat dan bakteria yang membunuh. Melambatkan proses Ya, pertumbuhan. melambatkan. Betul. So, pendinginan melambatkan proses pembiakan dan keaktifan mikroorganism. Itu, peti ais tu dia cuma melambatkan.
Kan kita perasan kan, kita letak buah dalam tak ais, kenapa bila kita tengok lebih daripada seminggu, buah pun berkulit juga. Sebab pendinginan dia bukanlah membunuh mikroorganisme 100%, tapi dia melambatkan pertumbuhan mikroorganisme. Ingat, makanan mentah perlu disimpan berasingan dengan makanan yang telah dimasak dan siap untuk dimakan. Tak boleh letak sekali. Okey, contoh nasi goreng kita letak dalam ais, sebelah tu ada daging mentah. Tidak boleh. Kebanyakan makanan boleh diawet menggunakan proses pendinginan. Okey, dia cuma melambatkan proses pembiakan mikroorganisme. Bukannya dia membunuh, bukannya dia menghilangkan 100% mikroorganisme. Bukan Okey, kita tengok pula penyejuk bekuan. Ni kita selalu simpan kat mana ni? Okey, Nafan. Selalu kita simpan dekat Peti air, freezer. atas freezer, bagus. So, penyejuk bekuan ialah kaedah di mana makanan disimpan pada suhu takat beku 0 degree Celsius dan ke bawah. Ingat, -1, -2 sampai -20. So, ingat, kalau penyejuk bekuan mikroorganisme tidak aktif dan tidak boleh membiak pada suhu yang sangat rendah. Okay, ingat, kalau penyejuk bekuan di bawah 0 degree Celsius, mikroorganisme tidak akan dapat hidup. Okay, dan makanan yang diawet secara penyejuk bekuan boleh tahan lebih lama. Sampai kan boleh bertahan bertahun-tahun. Antaranya, apa contoh makanan yang kita boleh penyejuk bekuan? Antaranya ikan, sayur-sayuran, daging, sotong. Selalunya daging mentah lah kan kita letak ais. Okey. So ingat, kalau selepas pengawetan warna tidak berubah, rasa tidak berubah, khasiat makanan dapat dikekalkan. Okey. Ini adalah selepas kita dah letak di dalam penyejuk bekuan, masih lagi warna tidak berubah, warna yang asal, rasa pun yang asal, tidak berubah rasa pahit ke apa ke dan khasiat makanan dapat dikekalkan. Maksudnya tidak ada nutrisi makanan yang hilang bila kita menggunakan proses penyejuk bekuan. Okay? So insyaAllah sampai sini saja. Kita akan sambung penjerukan pada hari esok, dan yang mana baik itu semua datang daripada Allah dan segala kekurangan kelemahan itu semua datang daripada Ustaz. Semua datang daripada Allah. Tetapi melalui Ustaz, dan Ustaz minta maaf atas kata informasi Ustaz dalam menyampaikan ilmu fardu kifayah ni. So insyaAllah kita akhiri kelas kita pada petang ini dengan selawat 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.